Selamat datang tuan-tuan dan puan. Selamat menonton Wako Channel. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita tengok artikel yang menarik ini, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah ya. Terima kasih dan jom tuan-tuan dan puan, kita tengok berita yang menarik ini oleh Syabuddin Husin. Daripada No Anwar No DAP, sudahnya Anwar dan DAP dijadikan penyelamat tengkuk kerajaan serta penentu dasar negara. Wow, jom kita tengok. Pakatan Harapan dan Kerajaan Keluarga Malaysia pimpinan Ismail Sabri Yaakob akan menandatangani memorandum persefahaman atau MOU jam 5 petang ini yang menandakan bermulanya kerjasama kedua-dua pihak demi kepentingan rakyat. Meski berjualan MOU hanya akan diumumkan selepas ia ditandatangani antara Ismail Sabri dengan ketua-ketua Parti Pakatan Harapan yang diketuai Anwar Ibrahim petang nanti, adalah dijangka ia tidak lari daripada 7 tawaran yang dibuat Perdana Menteri Jumaat baru-baru ini. 7 tawaran tersebut adalah pertama, pembentangan rang undang-undang RUU anti lompat parti di Parlimen. Kedua, pelaksanaan penurunan had umum mengundi dari 21 tahun kepada 18 tahun dalam masa terdekat. Ketiga, pindaan perlembagaan persekutuan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Keempat, keseimbangan keanggotaan jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan ahli Parlimen, kerajaan dan pembangkang. Kelima, setiap RUU termasuk RUU pembekalan yang dibentangkan di Parlimen akan dirunding dan dipersetujui secara bersama. Keenam, ahli parti pembangkang akan dilibatkan dalam Majlis Pemulihan Negara MPN. Dan ketujuh, ketua pembangkang akan diberikan saraan dan kemudahan yang setara dengan seorang menteri. Melalui MOU itu, dalam erti kata lain, termeterailah CSA atau Perjanjian Keyakinan dan Perbekalan antara kerajaan dengan blok pembangkang yang tujuan utamanya untuk mewujudkan kestabilan politik dan saling bekerjasama khusus untuk memulihkan ekonomi ekoran pandemik COVID-19. Dalam jangka masa singkat, keuntungan yang diperolehi oleh Ismail Sabri melalui MOU itu ialah tiada lagi desakan usul undi percaya dan belanjawan tahun 2022 akan diluluskan tanpa banyak masalah. Jika tiada apa-apa halangan atau Ismail Sabri kekal sihat tanpa memerlukan sebarang rawatan rutin, setidak-tidaknya akan kekallah beliau sebagai Perdana Menteri sehingga Parlimen dibubarkan untuk diadakan pilihan raya umum ke-15. Walaupun belum tentu UMNO dan Barisan Nasional mampu menang lagi dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang nanti, MOU dengan Pakatan Harapan itu sekurang-kurangnya mampu memberi harapan cerah untuk Ismail Sabri bertahan sebagai Perdana Menteri lebih 17 bulan, melebihi tempoh singkat Mahyadin Mat Yassin sebelum ini. Dari segi Pakatan Harapan pula, meski MOU ini bermakna ia menutup peluang Anwar untuk mencuba lagi bagi mengembalikan mandat pilihan raya umum 14 sebelum tibanya pilihan raya 15, tetapi dalam beberapa sudut keuntungannya tidak boleh dinafikan begitu saja. Selain wakil rakyat, blok pembangkang akan menikmati peruntukan sama rata dengan ahli Parlimen kerajaan. Lebih penting daripada itu, semua rang undang-undang yang mahu dilaksanakan termasuk belanjawan mesti dirunding dengan mereka terlebih dahulu. Dengan itu, Pakatan Harapan akan berperanan besar dalam menentukan hala tuju dan pembangunan negara tanpa perlu berada dalam kerajaan sama sekali. Wow, melalui peruntukan yang sama rata, pengundi di kawasan pembangkang tidak lagi rasa dipinggirkan oleh kerajaan yang memerintah. Terlebih penting lagi, MOU ini juga memperlihatkan betapa besarnya peranan Pakatan Harapan dalam memberi kestabilan dan menentukan jangka hayat kerajaan sekarang yang Perdana Menterinya adalah daripada UMNO. Kalau sebelum ini UMNO berteriak dan bertembik No Anwar No DAP, terbukti kini Anwar dan DAP lah yang dicari untuk menyelamatkan kerajaan dan tengkuk jawatan berserta
gaji lumayan yang mereka diterima setiap bulan. Realitinya sekarang, sementara Ismail Sabri sudah sedia ada mempunyai 114 sokongan ahli parlimen di belakangnya, beliau seperti tidak yakin dengan kekuatan tersebut untuk mendepani usul undi percaya dan belanjawan tahun 2022 nanti. Pakatan Harapan yang di dalamnya ada PKR, DAP dan Amanah bukan saja lebih dipercayai oleh Ismail Sabri untuk jangka hayat kerajaannya, tapi juga untuk hala tuju negara ini. No Anwar, no DAP kini sudah ditelan oleh mereka yang dulu kuat menentangnya. Bukan saja daripada UMNO, tetapi termasuk daripada PAS juga. Semuanya kerana sayangkan jawatan, tetapi Pakatan Harapan tidak rugi apa-apa. Sebalik, bakal untung yang menanti lebih berganda-ganda. Kalau dilihat berdasarkan 7 tawaran Ismail Sabri itu, kesemuanya adalah perkara yang memang asas perjuangan Pakatan Harapan dan mahu dilaksanakan sebelum ini sejak dilontarkan dalam manifesto lagi. Cuma ia tidak sempat dilakukan kerana tiada kejujuran ketika Tun Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri dan selepas itu berlaku pula pengkhianatan oleh Mahyadin yang menjadikan segala-galanya tergendala. Yang mustahak, dengan kesediaan Ismail Sabri mengangkat semula tawaran tersebut, rakyat pasti akan menilai bahawa perkara-perkara yang menjadi idea dan perjuangan Pakatan Harapan adalah sesuatu yang relevan dan sesuai dengan semua kerajaan. Pasti ada berfikir, kalaulah Pakatan Harapan diberi peluang lebih lama jadi kerajaan dan dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul menjiwai semangat reformasi, tentulah lebih banyak lagi kebaikan dan pembaruan mampu dinikmati bersama. Dengan yang demikian, melalui MOU itu, selain memperlihatkan Pakatan Harapan PH adalah pembangkang yang berjiwa besar yang memang meletakkan kepentingan negara sebagai keutamaan, peluangnya untuk memenangi pilihan raya umum ke-15 turut menjadi lebih cerah lagi. Kerajaan yang ada sekarang tidak lebih hanya berciplak. Tiada idea dan tiada kemampuan melaksanakan perubahan jika tanpa Pakatan Harapan. Artikel ini disyaratkan oleh Syabrin Hussein. Ya, tuan-tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini. Apakah pendapat anda, tuan-tuan dan puan? Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Hua Kor Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.